Al-Alimul Hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi masjid Bukit Pasir serta ahli jatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, Puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala kurniakan kepada kita dua nikmat yang besar, yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Dan setentunya kita mengharapkan agar kedua nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mana kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita dah masuk ke tanggal 2 Ramadan. Dan alhamdulillah, setentunya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pilih kita, makbulkan permintaan kita dapat masuk kita dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat bagaimana golongan salafus salih, bagaimana mereka mengharapkan nak masuk dalam bulan Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka dah bermohon kepada Allah Ta'ala. 6 bulan. Macam kita start bulan Rajab, kita dah bermohon kepada Allah Ta'ala. Di kalangan salafus soleh, 6 bulan sebelum itu mereka dah bermohon kepada Allah Ta'ala agar berjodoh dengan bulan Ramadan. Maknanya bermula bulan Rabiul Awal dah mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala sampaikan usia dalam bulan Ramadan. Dan nanti setelah mana melepasi bulan Ramadan, 6 bulan setelah itu, di kalangan sahabat, di kalangan salafus soleh, mereka ini merintih dan bermohon kepada Allah Ta'ala agar sepanjang berada di dalam bulan Ramadan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan, nak mengharapkan pengampunan 6 bulan setelah mana Ramadan, mohon merintih. Kalau kita tuan-tuan lepas Ramadan masuk Syawal, hilang segala-galanya, terlupa nak mengharapkan pengampunan. Itu sebab sentiasa kita melazimi akan satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ni familiar lah. Setiap kali kita masuk di awal ataupun di permulaan Ramadan, kita akan membaca doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wal auna ala salati was siyami wa tilawatil Quran. Allahumma sallimna li Ramadan wasallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya rabbal alamin. Ini antara doa yang Nabi ajarkan untuk kita beramal di fasa pertama lah, ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Baiklah hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin ada yang melihat saya pertama kali berada di sini. Saya sebenarnya bukan orang asing di Batu Pahat, sebab saya tinggal di Batu Pahat walaupun datang daripada Muar. Saya tinggal di Parit Minal. Kalau disebutkan kampung Palembang lah. Dulu sekolah rendah saya di Sekolah Kebangsaan Parit Minal, sekolah agama pun kat belakang tasik pun di Parit Minal. Mungkin ada yang sebaya dengan saya kenal lah. Seingat saya tahun 1981 saya darjah 1. 1986 saya darjah 6. Lama ni dia dengan sahabat-sahabat, cuma dah lama tadi. Baiklah, berkesempatan pada petang ini untuk kita bersua tak lain dan tidak bukan untuk kita berkongsi
Maknanya kalau saya nak memberikan ilmu, saya yakin di kalangan hadirin sekalian rasanya lebih berilmu. Cuma diam-diam je lah. InsyaAllah pada petang ini tak lain dan tidak bukan oleh kerana kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, maka kita akan merenung, bermuhasabah diri. Adakah insyaAllah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebab istimewanya bulan Ramadan. Antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umat aku tahu betapa besarnya bulan Ramadan, betapa besarnya tawaran ataupun pengampunan yang Allah Ta'ala berikan sepanjang kita berada di dalam bulan Ramadan, latamannau an takuna, setentunya kita mengharapkan kullaha syahran Ramadan, setiap bulan ini adalah bulan Ramadan. Baiklah, kenapa kita katakan betapa besarnya Ramadan? Tak lain dan tidak bukan daripada sudut pahala yang kita miliki. Kerana pahala yang kita miliki berpuasa di dalam bulan Ramadan ni tak sama dengan pahala yang kita miliki daripada ibadah-ibadah yang lain. Kerana ibadah-ibadah yang lain, kita dicatat pahala kita ini di bawah perantaran malaikat. Maknanya malaikat yang catat pahala kita, pahala solat kita, pahala kita bersedekah, pahala kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun keistimewaan berpuasa di dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala sendiri yang bagi tanpa perantaran malaikat. Maknanya direct terus. Itu sebab kita merujuk akan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kullu amalin ibnu Adam tudha'ifu lahu min asyratin ila sab'ami'atin di'fin. Sesungguhnya amalan-amalan baik anak-anak Adam ini Allah Ta'ala akan kurniakan kepadanya pahala. Pahala bermula daripada 10 hingga 700 kali ganda. Daripada 10 sampai 700 kali ganda. Maknanya pahala tak sama. Mungkin contohnya hari ini kita solat berjemaah fardu asar, mungkin pahala kita tak sama. Mana mungkin pahala kita boleh menyamai dengan pahala Pak Imam. Pak Imam lagi besar pahalanya. Mana mungkin pahala kita ini boleh menyamai dengan pahala Pak Bilal. Mana mungkin pahala kita ini boleh menyamai dengan jemaah yang berada di saf yang pertama. Namun setentunya Allah Ta'ala akan kurniakan pahala daripada 10 hingga 700 kali ganda illa saum, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, dalam hadis ini yang merupakan hadis kursi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa innahu li, pahala puasa yang kita miliki di kalangan umat baginda Rasulullah SAW ini adalah untuk aku, di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ana ajzibi, dan Allah Ta'ala yang berikan pahala tersebut tanpa perantaraan malaikat. Cuba kita bayangkan tuan-tuan betapa besarnya pahala yang kita miliki. Itu sebab sesungguh-sungguhnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar usia kita ini memasuki bulan Ramadan, pasal pahalanya Masya Allah begitu besar. Dan kita nak sebutkan lagi antara besarnya pahala berpuasa dalam bulan Ramadan ni, yang mana pahala ni tak boleh nak diganggu gugat. Pahala ni tak boleh diganggu gugat kerana dia ini di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita berpuasa mendapat pangkat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, maknanya Allah Ta'ala akan jaga pahala kita ini daripada dituntut. Itu sebab tuan-tuan, di akhirat nanti kita akan melalui satu proses yang mana kita akan diketemukan oleh seseorang untuk menuntut hak. Nabi pernah ceritakan perihal seorang lelaki.
yang mana di akhirat dia dapat melihat akan pahala. Di akhirat nanti kita dapat melihat pahala kita ini berbentuk objek. Maknanya sekarang ni kita taklah nampak pahala kita. Kalaulah kita nampak pahala kita, Masya Allah, setentunya penuh masjid ni. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan paparkan pahala berbentuk objek, antaranya berbentuk gunung. Gunung yang tinggi, makin banyak pahala kita, makin banyaklah, makin tinggilah gunung. Kita seronok melihat, Masya Allah, besarnya pahala aku. Kita merasakan confirm ahli syurga aku. Namun rupanya kita akan melalui satu proses yang mana kita akan dituntut, kita akan ditemukan oleh seseorang untuk nak menuntut pahala daripada kita kerana kelalaian kita menunaikan hak ketika mana kat dunia. Andai kiranya kita seorang keluarga, ketua keluarga, seorang suami, antara manusia yang pertama yang akan menuntut pahala kita, yang menuntut di hadapan Allah Ta'ala adalah isteri kita. Walaupun kat dunia nampak isteri kita ni kan penyayang, tetapi di akhirat, tuan-tuan, masing-masing nak berlepas diri. Isteri kita ni akan menuntut apa hak yang tak dapat kita sempurnakan, hatta apa juga kemaksiatan yang dilakukan, dia akan libatkan suami. Mungkin isteri keluar ke mana-mana dengan berpakaian ketat, kan dosa. Nanti di akhirat sebelum dia dihukum, dia akan tuntut, wahai Allah, suami aku tak pernah tegur. Maknanya dosa tu akan berpindah, paling tidak pahala tu akan dapat kepada isteri. Itu kalau bini, tuan-tuan. Kena anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ni kita nak jaga sebaik mungkin. Baru-baru ni ada konsert apa, Justin Bieber. Konsert Justin Bieber ni antara, betul ke sebutan saya? Macam jauh je. Tapi fahamlah, seorang penyanyi daripada luar negara akan datang di kalangan anak-anak perempuan kita. Masya Allah, ramai nak pergi. Baru-baru ni ada ustazah tegurlah, nasihatkan kepada mak ayah kalau boleh tegah anak-anak perempuan ke konsert tersebut. Maka anak-anak perempuan mengamuk. Dia tohmahnya ustazah tersebut. Kau siapa? Duit ni bukan kau yang bagi, macam-macam dikecam. Begitulah perumpamaan di akhir zaman ketika mana Dajjal muncul, tuan-tuan. Dajjal, pada ketika itu Nabi pesan kepada sahabat, kalau munculnya Dajjal, kamu ikatlah isteri dan anak-anak perempuan kamu, kerana orang perempuan yang paling terpengaruh dengan Dajjal. Hari ni baru datang Justin Bieber. Hari ni anak-anak perempuan kita dah mula beli tiket semahal macam mana sekalipun nak ikuti konsert. Ini keadaan. Jadi akhirat nanti, jangan kita sangka ayah ni melepaskan anak untuk pergi konsert tersebut macam bagilah peluang. Akhirat nanti anak perempuan kita ini akan tuntut, wahai Allah, bapa aku tak pernah cegah aku, tak pernah tegur aku. Masya Allah. Bab anak aja habis pahala kita menyusut. Itu kalau bini satu. Kalau kena bini dua, bini tiga, bini empat, empat bini duk tuntut. Di antara bini itu ada 10 anak. Setiap seorang ada 10 anak, lagi semput. Itu tak kira lagi orang lain, ada orang yang kita kenali, ada yang orang yang tak dikenali pun tuntut pahala daripada kita. Maka yang asalnya kita memperlihatkan pahala kita ini setinggi gunung, akhirnya menyusut, akhirnya tak ada pahala. Ini nak kita bayangkan, yang sampai satu ketika yang dahsyat, kata Nabi, dia akan melalui satu kemuflisan. Muflis dah tak ada. Bila muflis dah tak ada pahala nak diagihkan, maka dia akan ambil pahala dosa orang lain untuk dipikul. Itu muflis.
Namun dalam keadaan pahala kita ini dituntut, ada satu pahala yang di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni pahala kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, dengan syarat pahala kita ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak tuan-tuan senang ke mudah kita nak mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala sepanjang puasa kita. Kita nampak macam mudah. Tetapi kalau kita merenungi akan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa, maka mereka tak memiliki apa-apa daripada puasanya, sama ada pahala, sama ada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat apa-apa. Bahkan yang mereka dapat, kata Nabi, iaitu al-ju' wal 'atash, lapar dan dahaga saja yang kita bimbang. Apatah lagi ada satu hadis yang diceritakan oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Anas bin Malik menceritakan irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila mimbar darajatan faqal amin. Wasumartaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam darajatan saniyatan faqal amin. Wasumartaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam darajatan salisatan faqal amin. Maka Sayyidina Anas bin Malik menceritakan satu ketika mana kami menanti kedatangan Nabi untuk Nabi membaca khutbah, maka masuk Nabi dengan langkah Nabi menuju ke mimbar. Saat kami mengamati langkah Nabi ketika mana Nabi nak menaiki mimbar, kami melihat ada satu perkara yang tidak menjadi kebiasaan untuk Nabi lakukan, yang mana kami nampak ketika mana Nabi naik, letakkan kaki Nabi di anak tangga yang pertama, tiba-tiba Nabi mengungkapkan perkataan amin. Sedangkan tak dengar pula Nabi berdoa, tak dengar pula ada orang lain berdoa, tiba-tiba Nabi sebut perkataan amin. Begitu juga ketika mana Nabi menaiki anak tangga yang kedua pun sama juga, Nabi sebutkan perkataan amin. Begitu juga ketika mana Nabi meletakkan kaki Nabi di atas anak tangga yang ketiga pun, Nabi sebutkan perkataan amin. Maka setelah mana selesai Nabi membaca khutbah dan solat, maka kami pun menemukan Nabi, nak tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alama amanta, untuk apa engkau mengungkapkan perkataan amin di setiap anak tangga yang kau naik? Sahabat tanya. Maka Rasulullah pun katakan kepada sahabat, atani Jibril alaihissalam, ketika mana aku sedang menaiki anak tangga, maka tiba-tiba datang malaikat Allah Jibril, yang mana kedatangan malaikat Allah Jibril memerintahkan kepada aku untuk mengungkapkan perkataan amin. Kerana malaikat Allah Jibril nak memanjatkan doa. Oleh kerana nak ke mimbar tu ada 3 anak tangga, maka ada 3 doa. Tuan-tuan kalau biasa lepak kat Raudhah, biasa lepak kat Raudhah lelaki lah. Saya kalau berkesempatan dapat duduk lama kat Raudhah, saya suka ambil pot yang betul-betul depan tangga. Depan tangga tu kan ada tangga nak ke Raudhah, 3 nak tangga. Terus membayangkan suasana tersebut ketika mana Nabi melangkah, membayangkan. Maka sahabat katakan kepada Nabi, doa tentang apa? Iaitu
iaitu 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril AS berkaitan tentang 3 golongan manusia yang tidak berhak untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerun tuan-tuan. Kalau kita ni tidak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, jangan mimpilah kita nak ditempatkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana kita, hamba Allah Ta'ala, ditempatkan ke dalam syurga, dimasukkan ke dalam syurga adalah asbab rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab kita nak mengharapkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Itu sebab dikatakan bulan puasa, bulan Ramadan ini adalah bulan sebesar-besar rahmat yang Allah Ta'ala letakkan. Kalau kita lihat daripada perkataan Ramadan itu sendiri, di kalangan ulama ni memaknakan setiap huruf Ra, Mim, Dad, Alif, Nun, Ramadan. Walaupun pengertian Ramadan diambil daripada perkataan Ramda yang membawa erti kepanasan, hangat, bakaran dan sebagainya, menunjukkan di kalangan orang-orang beriman yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, mereka sedang membakar akan dosa-dosa mereka. Dimaknakan setiap huruf Ramadan. Ra yang pertama dimaknakan Ra, rahmat. Itu sebab sebesar-besar rahmat yang Allah Ta'ala himpunkan di dalam bulan Ramadan. Maka ketika doa yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril adalah doa berkaitan tentang 3 golongan manusia yang tidak berhak sama sekali untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Siapakah tuan-tuan? Gerun kita dengar tuan-tuan. Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril. Cuba kita bayangkan doa yang dipanjatkan oleh ketua segala malaikat dan diaminkan oleh Habibullah Sayyidul Anbiya, diaminkan oleh kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bagaimana darjat doa tersebut. Doa yang pertama yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril AS, Syakiyun Abdin, kecelakaan ke atas manusia ini, fabu'dah, dan Allah Ta'ala jauhkan ke atasnya rahmat. Man adraka Ramadan falam yughfirlah, bila Allah Ta'ala berikan kepadanya kesempatan untuk dia ini dapat masuk dalam bulan Ramadan, beribadah, berpuasa di dalam bulan Ramadan, tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya tuan-tuan, satu risiko yang teramat besar bila Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk masuk dalam bulan Ramadan, tetapi sedikit pun tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat pengampunan. Dia ulama membahaskan dia ada banyak sebab-sebab kenapa doa kita tak terampun sepanjang bulan Ramadan. Itu sebab sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan, diaturkan satu bentuk kayu ukur. Kayu ukur ni nak memastikan kita clear sebelum nak masuk Ramadan. Sifat-sifat ini kita boleh clearkan. Kan sebelum ini kita masuk satu malam yang dinamakan malam Nisfu Sya'ban, kan, yang lepas. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala dengan tawaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tawaran pengampunan, tawaran rezeki, tawaran perlindungan daripada sebarang bentuk bala. Yang paling hebat ni, yang paling besar ni tawaran pengampunan. Fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah Ta'ala akan ampunkan sebarang bentuk dosa hamba-hambanya. Satu riwayat yang lain mengatakan hatta sebanyak bulu kambing milik Bani Kinab pun Allah Ta'ala ampunkan. Daripada pengampunan tersebut ada 2 golongan yang Allah Ta'ala tak pandang doanya, tak pandang apa yang diamalkan pada malam tersebut. Ada 2 golongan. Yang pertama golongan musyrik, yang keduanya al-musyahin. Ni kita nak highlightkan tentang al-musyahin. Al-musyahin
Ini kayu ukur untuk kita nak memastikan agar kita ini tak terlibat dengan golongan musyahid. Nanti tuan-tuan akan perasan ketika mana kita akan masuk pada 10 malam terakhir pun Allah Ta'ala akan hadiahkan kepada kita satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Ini yang kita dambakan lebih baik daripada 1000 bulan. Rupanya nak mendapatkan malam Lailatul Qadar ini pengampunan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan kurniakan, tawarkan kepada kita. Pun kecuali 4 golongan. Yang tadi 2, untuk malam Lailatul Qadar ni ada 4 golongan yang tidak berhak untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Daripada 4 tersebut diulang perkataan al-musyahin. Diulang tadi musyahin ada kat malam nisfu Sya'ban. Nanti tak lama lagi kita akan masuk ke malam Lailatul Qadar. Dia ada 4 golongan tidak berhak untuk mendapat malam Lailatul Qadar, iaitu antaranya daripada 4 tu al-musyahin. Sahabat bimbang tuan-tuan. Musyahin ni bentuk dosa apa? Kalau mudminul khamri, orang yang berurusan dengan arak ni, kita tahu dosa dia minum arak. Ataupun akul walidain, anak yang derhaka, kita nampak dosa anak yang derhaka. Ini Nabi sebutkan musyahin. Sampai tahap musyahin ni sama level dosanya dengan yang tadi ni, dengan anak derhaka, dengan orang yang minum arak. Maka sahabat pun tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma musyahin? Apakah itu musyahin?" Dia kerana kebimbangan. Dosa apa musyahin? Maka Nabi pun katakan, al-musyahin itu adalah al-musarim. Nabi sebutkan al-musarim. Pun sahabat tak berapa clear apakah itu al-musarim. Sahabat nak minta Nabi terangkan lebih halus, lebih detail. Apakah dosa golongan al-musyahin? Barulah Nabi sebutkan al-musyahin itu adalah alladzi la tatakallamu akhahu fawqa salasata ayyam. Di kalangan saudara se-Islam, kita lah yang menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan iri hati, menyimpan sakit hati ke atas saudara se-Islam kita, sampai tahap kita ni tak bertegur siapa, kita biarkan kebencian tersebut, dendam tersebut melekat dalam hati kita. Kata Nabi, fauqa salasata ayyam, melebihi 3 hari. Bayangkan, melebihi 3 hari. Inilah yang dinamakan golongan musyahin. Maknanya dosa kita dengan manusia ni tak clear. Itu sebab kayu ukur kita ketika mana di malam nisfu Sya'ban, sepanjang sebelum kita nak sampai Ramadan, kita clearkan dosa-dosa kita manusia. Kita menyimpan dendam, sakit hati 3 hari tuan-tuan. Hari ni usahakan 3 hari. Terkadang kita tak bertegur siapa dengan adik-beradik kita, bukan orang lain, adik-beradik kita terkadang puluhan tahun tak bertegur siapa. Itu lebih dahsyat daripada al-musyahin. Terkadang kita tak bertegur siapa dengan jiran kita. Mungkin masalah kucing dan sebagainya, tak bertegur siapa. Mungkin jiran pernah tegur anaknya, tak bertegur siapa. Lebih 3 hari, itulah musyahin. Ataupun kita tidak bertegur siapa. Nampak konon macam merajuk. Ini bukan istilah merajuk. Ini al-musyahin. Mungkin dengan rakan sekerja kita. Ataupun kita tak bertegur siapa dengan rakan ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau, ataupun rakan sejemaah kita. Mungkin ada benda lah yang kita geramkan, kita sakit hatikan, kita duk simpan. Rupanya kita simpan melepasi 3 hari itu yang dikatakan golongan al-musyahin. Itu sebab antara bentuk persiapan kita sepanjang Ramadan yang kita nak target tuan-tuan. Yang pertamanya, ma'rifati Ramadan. Kita mengenali apakah itu Ramadan, menghayati Ramadan.
Yang kedua, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Nak menjauhkan diri daripada sifat al-musyahid. Yang keempat, isti'dad bil Quran, persiapan kita dengan Al-Quran. Ni yang nanti kita akan masuk tarikh nuzul Quran. Istimewanya Al-Quran kerana Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Yang kelimanya, isti'dad bis sedekah, persiapan kita dengan sedekah. Ini 5 persiapan. Ini doa yang pertama, yang tadi, yang malaikat Allah Jibril panjatkan kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan peluang, rupanya tidak mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, maka tidak berhak untuk mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kita masih ada peluang lagi nak clearkan dosa-dosa kita ni dengan manusia. Masalah kita dengan orang ni perlu clearkan sebelum kita masuk 10 malam terakhir. Ada peluang. Yang penting kita nak mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, kita clearkan dosa-dosa kita dengan manusia. Ada jenis kita ni memang banyak musuh. Kita dibenci dengan orang, kita tak rasa bersalah kita sakitkan hati orang dan sebagainya. Sebab dengan kata-kata ni tuan-tuan, dengan kata-kata ni boleh mengguriskan orang. Lagi-lagi kita berada dalam dunia globalisasi ni kan. Apa jua kata-kata kita ni silap satu dunia orang dengar. Lagi-lagi kalau kata-kata kita ini mengguris hati orang. Macam seorang profesor baru. Tak salah kalau dia nak tegur akan anak muridnya mungkin ketiadaan laptop ataupun sebagainya. Tapi yang dok kaitkan dengan B40 tu pasal apa? Aku ni tak suka dengan B40. Jadi kita yang jenis golongan B40 kan terasa hati kat situ. Pasal apa dia nak benci sangat dengan golongan B40? Kita terasa hati sebab terkadang kata-kata, lagi-lagilah kita ni selaku berceramah ni kadang-kadang sedap mulut je berceramah tanpa kita memikirkan perasaan orang lain. Mungkin kita tak tahu, tapi orang yang terasa sakit hati ni, ini yang betul-betul nak jaga iman. Sakit hati ni fitrah, tak ada masalah. Jangan menyimpan sakit hati itu, dendam, benci itu melepas 3 hari. Itu doa pertama, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril AS. Biasa pukul berapa berhenti? Saya ni kalau tak beritahu, ada sampai ke buka puasa ni kan. Biasa pukul berapa? 5.30 berhenti. Semalam berhenti pukul berapa? 5.30 standard 5.30. Ustaz semalam cerita pun tentang Ramadan juga. Saya minta maaf lah. Terkadang macam tersanggung pula cerita. Tapi tak mengapa sepanjang Ramadan inilah. Ini sebenarnya benda yang berulang. Ada orang duk kata, alah ustaz ni kalau berceramah ni alah benda yang sama. Nanti esok ustaz tu duk ulang benda yang sama. Tuan-tuan, ulama mengatakan sesuatu yang kalau diulangi, idza qarara, apabila sesuatu yang kita duk ulang-ulang, dia akan dapat merasai kemanisan. Saya seronok bila sahabat-sahabat pendakwah kita lah, ataupun istilah sahabat tabligh, kalau mereka memberikan tazkirah ataupun tashkil, terkadang kita lihat benda yang sama, tetapi yang dengar tu seolah-olah wataknya macam benda yang baru. Kadang-kadang hadis tu dah berulang, tapi mereka yang dengar tu, Masya Allah, dia seolah-olah macam dengar pertama kali. Maknanya dia menghayati akan hadis Nabi yang dibacakan, padahal benda tu berulang-ulang. Macam kita duk baca Al-Fatihah banyak kali, kita akan merasai kemanisan. Orang yang tahu saja akan tahu. Jadi sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan, tak ada masalah. Mungkin ustaz yang menceritakan tentang Ramadan ini duk berulang-ulang, tak ada masalah.
Maka mungkin kali pertama kita tak berapa nak jelas, mungkin kali yang berikutnya kita jelas. Yang penting kita ceritakan sebab kita berada dalam bulan Ramadan, kita ceritakan akan keistimewaan bulan Ramadan. Maka petang ini saya nak ceritakan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada doa yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril alaihissalam. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril alaihissalam, yang malaikat Allah Jibril meminta Nabi mengaminkan doa tersebut, doa yang berbunyi syakiyun abdin fa'budah. Kecelakaan ke atas manusia ini dan Allah Ta'ala akan jauhkan ke atasnya rahmat. Man adraka abawaihi falam yudkhilul jannah. Oh, yang ini tuan-tuan. Terkadang satu rahmat yang besar. Kita ni hidup, dalam keadaan kita hidup, kita ada nafas, dalam masa yang sama, mak ayah kita hidup lagi. Oh, satu nikmat. Mungkin ada di antara kita yang mak ayah dah meninggal. Sebenarnya dia dah menyusut sikit rahmat. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan kita menjaga kedua orang tua kita yang masih hidup, ini seolah-olah peluang untuk kita menuju ke syurga Allah Ta'ala. Satu nikmat yang besar. Kita hidup dalam keadaan mak ayah kita ni masih hidup. Satu nikmat. Macam saya, ayah dah meninggal. Saya kenal ayah saya, Hamzah bin Husin, dulu dia bawa lori tanah. Yang ada mak saya. Mak saya, adik saya jaga. Sebab dia duduk rumah tu. Terkadang timbul perasaan cemburu. Allah cemburunya, kenapa adik, kenapa mak tak di bawah jagaan aku? Sebab kalau kita jaga peluang untuk ke syurga tu memang mudah. Makin banyak ujian ketika mana kita menjaga mak ayah kita, makin banyak ujian, makin dekat kita dengan syurga. Terkadang kita nampak anak jaga mak ayah yang terlantar kan, terpaksa angkat, cucikan, nampak macam Allah kesian. Tetapi itu peluang untuk dia ke syurga Allah Ta'ala. Ujian yang Allah Ta'ala berikan nak dapat syurga, Allah Ta'ala takdirkan sebegitu. Jadi doa yang malaikat Allah Jibril katakan, maka kecelakaanlah ke atas manusia yang apabila Allah Ta'ala berikan kepadanya peluang, dia hidup dalam keadaan ada ibu bapanya yang telah tua, tetapi dia tak boleh nak masuk syurga. Pasal apa tuan-tuan? Dia ini tidak bersikap ihsan kepada kedua ibu bapa. Saya kat Muar terkadang saya sempat singgahlah ke pusat penjagaan orang-orang tua. Dia ada kat Pek Bunga ada. Terkadang kita buat ziarah, kita menyangkakan yang kebanyakan orang-orang tua yang berada di sana macam dah anaknya pun dah tak ada. Jadi tak ada siapa nak jaga. Rupanya bila kita berbual dengan mereka ni, rupanya anak ada, anak pangkat pun besar, kedudukan besar, rumah besar. Cuma tergamak diletakkan mak ayah dia kat rumah orang-orang tua. Walaupun kita lihat pada zahirnya macam terjagalah, mak ayah terjaga, makan minumnya dia bayar, mungkin kat situ ada. Tetapi tetap itu diistilahkan anak yang derhaka. Dulu mak ayah boleh jaga, anak 10 orang boleh jaga. Tetapi anak yang ramai ni 10 orang tak boleh menjaga. Sedangkan kita tahu itulah peluang untuk syurga. Nampak macam okey kan letakkan mak ayah kat rumah anak-anak orang-orang tua. Jadi dia bebas. Biasanya anak yang derhaka kepada ibu bapa ni, kat dunia lagi Allah Ta'ala akan balas. Itu yang anak dia akan buat dia nanti. Bahkan mungkin lebih teruk daripada itu. Itu sebab anak yang derhaka ni usahakan nak masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Anak derhaka termasuklah. Bahkan ada ulama mengatakan termasuk di kalangan anak derhaka, anak yang tak mendoakan ke atas kedua ibu bapa. Agak-agak macam mana kita nak tahu anak kita ni doakan kita ke tak? Macam mana kita tahu tak? Mungkin kita tak tahu.
Kita tengok anak kita mungkin yang bergaji besar setiap bulan bagi 500 bulanan, kita jadi seronok. Tapi kita tahu tak anak kita ni doakan kita? Kalau tuan-tuan nak tahu anak kita doakan kita ataupun tak, nanti dekat-dekat raya kan ada bersalam-salaman kan. Ramai anak-anak kita balik daripada mana-mana. Cuba sekali kita tanya sebelum dia salam, long, katakan yang sulung sekali, mungkin yang sulung anak kita pun dah ada anak ramai, kita try tanya, long ingat tak doa ibu bapa? Doa ibu bapa ni ada dua jenis, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ataupun Allahumma rabbana fir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tanya dengan anak kita yang sulung ni, long apa tak doa ibu bapa? Kalau anak tu jawab, alamak, I lupa lah ayah, mak lupa, dulu masa surau agama ingat lah. Itu confirm anak kita ni tak pernah doakan kita. Mungkin kat dunia kita tak rasa, tuan-tuan. Di akhirat ketika mana kita berada di alam kubur, dalam keadaan kita nak mengharapkan saluran pahala doa daripada anak-anak kita tak ada, barulah kita akan menyesal. Menyesal, sangat-sangat menyesal. Itu sebab doa anak yang soleh, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasa, apabila kita mati akan terputus tiga amalan, terputus segala-galanya yang kita miliki kecuali tiga perkara. Yang pertamanya sedekatun jariyah, yang keduanya ilmu yuntafa'u bih, yang ketiga waladin soleh, anak lelaki yang soleh yang mendoakan ke atas. Kalaulah kita dengar jawapan anak kita dah terlupalah doa tu, maknanya anak kita tu, maknanya dia tak mendoakan kita. Masya Allah. Pun ulama mengatakan bila anak tak mendoakan ke atas kedua ibu bapanya, sama ada ibu bapanya masih hidup ataupun telah meninggal dunia, pun dikategorikan anak yang derhaka. Masya Allah. Ini. Dan doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril AS, syakiyun abdin, kecelakaan ke atas manusia ini. Idza zukirta indahu falam yusalli alaik, apabila disebutkan akan namamu, maka dia ini tak berselawat ke atasmu. Maknanya mudahlah kita faham, tuan-tuan. Rupanya kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW adalah satu peluang untuk kita meraih sebanyak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, petang ini kita kongsikan tentang inilah, tentang tiga golongan dan tentang al-musyahid. Mungkin kesempatan yang lain akan datang, kita akan jumpa lagi, kita akan ceritakan tentang topik yang seterusnya pun berkaitan tentang Ramadan. Mungkin tajuk akan datang saya nak kaitkan, apakah kaitan Ramadan dengan Dajjal? Ada tak kaitan Ramadan dengan Dajjal? Kita akan kongsikan insya-Allah pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal auna ala salati was siyam wa tilawatil Quran. Allahumma sallimna li Ramadan wassalimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.